memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayah, memberikan kepada kita nikmat kesihatan, nikmat kelapangan waktu, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambahkan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita ada masalah teknikal sikit. Jadi slide-nya tak dapat untuk divideokan, disiarkan di TV. Jadi semua tengok muka saya lah, jangan tengok muka TV aja. Baik, kita menyambung pada pelajaran Sirah Nabawiyah. Masih lagi kita membicarakan berkenaan dengan peperangan Badar. Ini mungkin di antara tajuk sirah yang lama yang kita lalu sebelum ini, yang paling lama kerana kita dah mula membicarakan berkenaan dengan peperangan Badar ini daripada bulan 6 dan sampai sekarang masih belum habis lagi cerita tentang perang Badar. Subhanallah. Jadi ini antara cerita yang panjang. Subhanallah. Jadi di antara yang sedang kita membahaskannya berkenaan dengan perang Badar adalah berkenaan dengan orang-orang yang ditawan daripada peperangan Badar tersebut. Yang telah kita lalu pada minggu lepas secara ringkasnya adalah, dan di antara mereka yang ditawan ialah suaminya Sayyidatina Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Al-As bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu. Yang ketika itu beliau belum agama Islam. Beliau ini merupakan sepupu kepada puteri baginda, iaitu anak kepada kakaknya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan beliau ini sudah menjadi menantu baginda sebelum baginda menerima wahyu yang pertama. Ketika itu puteri baginda hendak menembus suaminya dengan seutas rantai yang diberi ibundanya di hari pernikahannya. Jadi di antara mereka-mereka yang ditawan itu adalah Sayyidina Abu Al-As bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu, menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan apabila orang-orang Mekah mereka menghantar wakil-wakil mereka untuk menembus orang-orang yang ditawan daripada kalangan ahli keluarga mereka, maka puterinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Zainab, yang ketika itu masih lagi berada di Mekah, juga menghantar wakilnya untuk menembus suaminya Abu Al-As bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu. Dan sebagai tebusannya itu, beliau memberikan seutas rantai yang diberikan oleh Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha pada hari pernikahannya. Subhanallah. Dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam melihat rantai tersebut, baginda merasa tersangat hiba kerana teringatkan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Lalu baginda meminta izin dengan para sahabat untuk membebaskan menantunya itu dan rantai itu dipulangkan kepada pemiliknya. Maka para sahabat bersetuju untuk melakukan demikian. Nabi SAW bila melihat rantai tersebut dibawa oleh sahabat untuk diberikan kepada Nabi SAW, Nabi kenal itu rantai daripada puteri Nabi SAW. Kerana Siti Khadijah yang berikan rantai tersebut kepada puterinya ketika hari perkahwinannya. Maka dengan serta-merta Nabi SAW merasa sangat sedih kerana teringatkan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Oleh kerana merasa sedih itu, dan Nabi sayang kalau rantai ini, kalau Nabi terima, maka dia akan dimasukkan ke Baitul Mal. Subhanallah. Dan tidak ada satu pun daripada harta rampasan perang itu yang masuk dalam ke rumah Nabi SAW. Maknanya bukan Nabi itu minta itu harta rampasan perang untuk Nabi punya personal use, tak ada. Ada yang memang Nabi ambil, sahabat berikan, tetapi kebanyakan itu semua pulang kepada diberikan kepada sahabat yang ikut serta dalam peperangan Badar tersebut. Jadi oleh kerana rantai ini kira benda yang sangat precious lah. Sebab itu Nabi meminta izin para sahabat, boleh tak kalau Nabi pulangkan rantai ini bersamaan dengan dibebaskan menantunya tersebut. Subhanallah. Maka para sahabat pun bersetuju. Tetapi bukan sekadar Nabi membebaskan menantunya itu, tetapi Nabi meletakkan syarat. Syaratnya apa? Agar nanti bila Abu As sudah pulang ke Mekah,
dia kena hantar isterinya itu pulang ke Madinah, atau mengizinkan isterinya, iaitu putrinya Nabi SAW, untuk pulang ke Madinah. Baik. Dan pada masa yang sama juga, baginda menghantar Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu bersama seorang sahabat Ansar untuk menemani putrinya itu pulang ke Madinah dengan selamat. Sementara di Mekah pun, putri baginda itu ditemani oleh saudara suaminya yang bernama Kinanah. Namun mereka dihalang oleh sebahagian pembesar Mekah sehingga menyebabkan putri baginda itu keguguran kerana beliau dalam keadaan hamil ketika itu. Kemudian setelah suasana menjadi tenang, Kinanah membawa putri baginda itu kembali secara sembunyi dan menyerahkannya kepada Sayyidina Zaid bin Harithah dan temannya pada malam hari. So ini secara ringkasnya apa yang telah kita lalu pada minggu lepas berkenaan dengan di antara mereka yang ditawan adalah Al-Mu'az bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir lagi juga yang kita lalu berkenaan dengan di antara mereka yang ditawan lagi adalah Wahab bin Umair Al-Jumahi radhiyallahu anhu. Beliau dan bapanya masuk Islam setelah itu, jadi setelah peperangan Badar, di mana pada awalnya beliau berbicara rahsia, yakni bapanya Umair Al-Jumahi ini berbicara dengan rahsia dengan Safwan bin Umayyah di sisi Hijr Ismail. Jadi ibu ni ada conversation, cuma conversation ini conversation yang rahsia, tak diberitahu oleh mana-mana manusia. Subhanallah. Masing-masing daripada mereka setuju untuk merahsiakan rancangan mereka, iaitu Umair merancang untuk ke Madinah dengan berpura-pura hendak menebus anaknya yang ditawan, tetapi hakikatnya untuk membunuh Nabi SAW. Jadi Umair ini dia ada plan. Dia ada plan dengan Safwan bin Umayyah. Dia punya agreement dengan Safwan bin Umayyah, jadi dia pergi ke Madinah. Umair ni niat dia ini berpura-pura nak menebus anak dia yang ditawan, namanya Wahab bin Umair. Tetapi sebenarnya hakikatnya dia datang ke Madinah kerana nak bunuh Nabi SAW. Baik. Jadi itu dia agreement dengan Safwan bin Umayyah dalam keadaan rahsia, very discreet, tak ada orang tahu. Apabila beliau tiba di Masjid An-Nabawi, beliau ditahan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan diikat kerana khawatir akan kejahatan yang hendak beliau lakukan. Langsung dibawa ke hadapan Nabi SAW. Kerana Umar bin Wahab Al-Jumahi ini memang dikenali sebagai orang yang kuat menyiksa orang-orang Islam sebab itu di zaman Mekah. Jadi obviously bila orang yang seperti ini datang ke tempat mereka di Madinah, obviously orang akan tahu ni mesti ada niat jahat. Pasal dia ni dulu siksa kita ni, tiba-tiba dia datang Madinah, mesti ada benda yang tak baik. Subhanallah. Sebab itu dia diikat dan dibawa ke hadapan Nabi SAW. Maka baginda mula bertanya kepada beliau tentang tujuannya datang ke Madinah. Maka beliau memberitahu bahawa beliau hanya ingin menebus anaknya yang ditawan itu. Namun setelah baginda bertanya kepadanya beberapa kali, baginda berkata, bahkan engkau telah duduk bersama Safwan bin Umayyah di sisi Hijr Ismail. Lalu kamu berdua bercerita tentang orang-orang Quraisy yang mati di perang Badar. Lalu engkau berkata, seandainya aku tidak mempunyai hutang yang harus aku lunasi dan tanggungan anak-anak, pasti aku akan pergi ke Madinah. Kemudian aku hendak membunuh Nabi SAW. Lalu Safwan bin Umayyah menanggung hutangmu dan anak-anak tanggunganmu, dan sebagai gantinya engkau membunuhku untuknya. Hanya sahaja Allah menghalangi. Jadi Nabi SAW apabila setelah bertanya kepada Umar bin Wahab Al-Jumahi ini beberapa kali, maka Nabi mengatakan, sebenarnya kau datang ke sini bukan kerana kau nak menebus anak kau. Kau datang ke sini kerana kemarin kau telah berbual dengan Safwan bin Umayyah. Kau telah berjanji dengan dia bahawa Safwan telah berjanji dengan kau nak melunasi hutang-hutang, menjaga tanggungan kamu, anak-anak kamu, dengan syarat kau datang ke sini untuk membunuh aku. Jadi ketika itu Umar bin Wahab Al-Jumahi merasa terperanjat kerana conversation, perbualan antara dia dengan Safwan bin Umayyah ini secara rahsia. Tapi ketika itu Nabi SAW tahu, maka mendengarkan itu beliau langsung mengucapkan dua kalimah syahadat di hadapan baginda SAW sambil berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberiku hidayah kepada Islam dan menuntunku ke jalan ini.
Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ajarkan kepada saudara kamu ini tentang agamanya dan ajarkan Al-Quran kepadanya dan bebaskan tawanannya. Jadi mereka berdua ketika itu memeluk agama Islam. Subhanallah. Kemudian sambungan daripada apa yang telah kita lalu minggu lepas, Umar ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dahulu aku berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dan berlaku zalim terhadap orang yang memeluk agamanya. Kini izinkanlah aku untuk pulang ke Mekah sehingga aku mengajak orang-orang Quraisy kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Jika tidak, aku akan menyiksa mereka kerana agama mereka seperti dahulu aku menyiksa sahabat-sahabatmu kerana agama mereka. Jadi Umar bin Wahab ni Al-Jumahi radhiyallahu anhu, dia ni rasa semangat dia berubah-ubah ketika itu. Dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku ni balik ke Mekah. Jadi aku balik ke Mekah ni, aku boleh berdakwah dengan orang-orang Quraisy di Mekah. And on top of that, kalau mereka ni tidak mahu memeluk agama Islam, aku akan siksa mereka. Seperti mana aku dahulu menyiksa sahabat-sahabatmu kerana agama mereka juga. Subhanallah. Jadi dulu dia menyiksa para sahabat Nabi kerana oleh itu dia pernah keluar dari agama nenek moyang. Sekarang ni pula menyiksa orang-orang Quraisy kerana tak nak masuk Islam. Subhanallah. Ini kita kena lihat, ini adalah zaman dahulu, zaman Nabi. Di zaman ketika waktu selesai perang Badar ni, syariat belum komplit. Syariat belum komplit, belum sempurna. Kita tak boleh dengar Cina ni balik ke mana-mana Cina paksa dia masuk Islam. Dia tak masuk, kau siksa dia untuk hidup. Bukan. Ini zaman Nabi lain, subhanallah. Keadaannya lain. Baik, jangan salah faham. Maka baginda pun mengizinkan beliau untuk pulang ke Mekah. Sebelum itu, ketika Umar berangkat ke Madinah, Safwan bin Umayyah berkata kepada orang-orang Quraisy, bergembiralah kamu dengan kejadian yang akan datang kepada kamu di hari-hari di mana kamu akan dilupakan tentang peristiwa perang Badar. Jadi bila Umar ini berangkat ke Madinah, meanwhile Safwan bin Umayyah masih ada dekat Mekah. Safwan bin Umayyah waktu itu pun belum masuk Islam lagi, dia duk hiburkan cerita-cerita ni dekat Mekah. Dia kata dengan orang-orang Mekah, kamu ni sepatutnya kena be prepared. Bahasa Inggerisnya brace yourself. Tak lama lagi ni kamu akan mendapat berita gembira ni, di mana berita gembira ni akan menyebabkan kamu lupa akan kekalahan, kematian saudara-saudara kamu, keluarga kamu dari yang mati dalam peperangan Badar. Pasal dia overconfident yang dia rasa ni confirm Umar ni pergi Madinah dapat bunuh Nabi. Yang dia tak tahu cerita adalah Umar pergi Madinah masuk Islam. Sekarang ni dah pukul canang dekat Mekah. Dia kata kamu akan bergembiralah, nanti akan datang kamu akan dapat berita benda yang akan menggembirakan kamu sehingga kamu lupa perkara-perkara di perang Badar. Subhanallah. Baik. Semenjak keberangkatan Umar, Safwan sering bertanya kepada Umar tentang kabar Umar kepada para musafir, orang-orang yang datang daripada yang belayar keluar negara yang ke Syam. Daripada Syam tu mereka nak pulang ke Mekah, mereka akan lalu Madinah. Jadi bila orang yang pulang dari Madinah, Syam, Madinah ke Mekah, jadi orang balik dia tanya, kamu ada kabar tentang Umar? Safwan dia siap bertanya kepada orang-orang yang belayar. Mereka kata, kita tak dengar apa-apa pun. Nanti Subhanallah. Sampailah satu ketika, datanglah seorang musafir. Lalu musafir tersebut menjelaskan kepadanya tentang keislaman Umar bin Wahab. Sampailah satu orang ni, bila dia orang musafir ini balik, Safwan tanya pada dia beritahu kepada Safwan, sesungguhnya Umar bin Wahab di Madinah dah masuk Islam. Subhanallah. Maka Safwan jadi marah betul. Maknanya harapkan pegang kain, pegang padi. Jadi cerita lain pula, aku suruh dia bunuh Nabi, sekarang dia masuk Islam. Maka Safwan bersumpah bahawa dia tidak akan berbicara apapun dengan Umar dan tidak memberikan apapun kepadanya untuk selama-lamanya. Marah betul. Tadi best friend. Sampai hari itu dia dapat kabar, Safwan pun bersumpah. Langsung tidak mahu berkata-kata dengan Umar. Ketika Umar tiba di Mekah, beliau pun bergiat mengajak manusia kepada Islam dan menyiksa siapa sahaja yang menentangnya. Dakwah sana dan dakwah sini. Subhanallah.
termasuklah dia berjumpa dengan Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Jadi bila dia jumpa dengan Safwan bin Umayyah, ajak masuk Islam, Safwan tak nak pandang pun muka dia. Subhanallah. Jadi bila dia tengok responnya Safwan, kawan dia macam itu, maka si Umayyah tinggalkan kawan dia, Safwan. Tapi nanti besok sampai masa nanti kita akan dengar tentang apabila berkenaan dengan pembukaan Kota Mekah tahun 8 Hijrah. Umayyah inilah yang menjamin keamanan di Safwan. Dan kemudian Safwan masuk Islam setelah itu. Subhanallah. So ini adalah secara ringkasnya berkenaan dengan masuk Islamnya Wahab bin Umayr Al-Jumahi radhiyallahu anhu. Wahab yang kawan Umar ni bapanya yang kita baca cerita ni tadi. Subhanallah. Jadi kita sambung lagi. Masih lagi kita membicarakan berkenaan dengan orang-orang yang ditawan daripada peperangan Badar itu. Dan di antara mereka yang ditawan ialah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakcik Nabi. Jadi kalau kita nak melihat bahawasanya Abbas ini adalah abang kepada ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka ini satu bapa dan mak. Cuma Abbas ini dengan Abu Lahab ni satu bapa dan mak. Abbas ni dengan Abu Lahab adik beradik kandung. Dengan ayahnya Nabi satu bapa dan mak. Subhanallah. Jadi ketika itu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu diikat dengan agak kuat sikit, sehingga perkara tersebut menyakitinya Sayyidina Abbas, yang menyebabkan Sayyidina Abbas ni macam mengeram sakit, diikat dengan kuat. Dan hal itu menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat tidur. Subhanallah. Nabi sayang kepada bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagi ditanya, sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kamu tidak tidur? Maka Nabi menjawab, bagaimana aku nak tidur kalau dengarnya rintihan pakcik aku Abbas? Subhanallah. Lalu bangunlah seorang lelaki dan melonggarkan ikatannya, dan dia melakukan yang sama kepada semua tawanan. Dan yang menawan dia adalah Abu Yasar Ka'ab bin Amr radhiyallahu anhu. Dan di dalam satu riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ka'ab, jadi orang yang menawannya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Nabi bertanya kepada Ka'ab, bagaimanakah engkau menawan Abbas? Maka Ka'ab ni jujur dia jawab, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menolongku atasnya dengan malaikat yang mulia. Kenapa? Pasal kalau mengikut secara general, Ka'ab bin Amr ni yang menawan Sayyidina Abbas ni orang kecil. Orangnya kecil. Dan Sayyidina Abbas ni ismul for orangnya tinggi. Kalau ada dua yang mengatakan Sayyidina Abbas ni kalau naik kuda ni dia tak bukan belanga. Dia boleh lompat atas kuda gitu. Pasal tinggi. Subhanallah. Jadi maknanya orang tak boleh terfikir macam mana orang yang kecil, orang yang lebih kurus daripada Sayyidina Abbas, mereka boleh katakan Sayyidina Abbas ni kalau pegang tangan dia boleh gerik terus. Maknanya cengkam terus ni. Tapi sekarang orang ni yang tawan Sayyidina Abbas. That's why Nabi SAW tanya kepada Ka'ab bin Amr, macam mana kau boleh tawan dia Sayyidina Abbas? Subhanallah. Maka dia menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menolongku atasnya dengan malaikat yang mulia. Ada malaikat yang assist dia untuk menawannya Sayyidina Abbas ketika itu. Subhanallah. Dan di dalam satu riwayat yang lain, bahawa Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu apabila ditanya apa yang terjadi sebelumnya, yakni macam mana dia ditawan, maka Sayyidina Abbas berkata, demi Allah, inilah yang menawan aku. Sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang putih dari orang-orang yang paling elok mukanya di atas kuda yang putih, dan aku tidak melihatnya di antara manusia. Subhanallah. Maknanya Sayyidina Abbas describekan yang assist Ka'ab bin Amr ni, iaitu malaikat. Sebab itu Sayyidina Abbas mengatakan bahawasanya aku tidak pernah melihatnya di antara manusia. Bagaimana setelah peperangan tengok ada orang pun yang muka macam apa yang dilihat waktu perang Badar tersebut. Baik. Lalu berkata orang yang membawa Sayyidina Abbas, demi Allah, aku yang menawannya. Maknanya apa? Sayyidina Abbas ni tengah cerita. Orang tanya kepada Sayyidina Abbas, macam mana kamu boleh tawan? Ini dalam riwayat lain, tiba-tiba orang yang bawa ni, ini Ka'ab bin Amr ni, dia yang menyambut. Dia kata, aku yang tawan dia. Subhanallah. Jadi bila Nabi SAW balik kat situ, Nabi kata, hendaklah kamu diam, wahai Ka'ab.
sesungguhnya bukan kamu yang tahu dari Allah yang menghantarkan malaikat untuk bantu kau. Maknanya tak payah pula engkau yang bekerja itu. Tapi ini lupa yang depan ni pakcik Nabi, bukan orang sembarangan. Subhanallah. Baik. Jadi setelah itu Nabi SAW berkata kepada pakcik Nabi, tebuslah dirimu dan anak-anak saudaramu Aqil bin Abi Talib dan Naufal bin Al-Haris dan sahabat Utbah bin Amr. Nabi mengatakan, kamu tebus untuk dirimu, tebuskan untuk anak-anak saudaramu Aqil bin Abi Talib, ibu Nabi SAW, dan juga Naufal bin Al-Haris bin Abdul Muttalib, juga adalah sepupu Nabi SAW, tebus mereka. Dan juga sahabat kamu Utbah bin Amr. Baik. Kemudian Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu berkata, dia berkata kepada Nabi SAW, engkau telah membuat aku sebagai orang Quraisy yang miskin. Atau dalam sebagian riwayat mengatakan engkau telah membuat aku meminta-minta kepada orang dengan tangan. Maknanya apa? Apabila Nabi SAW menyuruh Sayyidina Abbas untuk ditebus dirinya sendiri dan menebus anak saudaranya 2 orang, juga menebus kawannya itu, Sayyidina Abbas mengatakan, engkau telah membuatkan aku menjadi orang miskin. Bila dengar pada minggu yang lalu bahawasanya harga tebusan itu yang paling mahal adalah 4,000 dirham. 4,000. Daripada 1,000 kepada 4,000. Yang tak mampu kena ajar orang-orang yang berada di Madinah. 10 orang. Subhanallah. Jadi Sayyidina Abbas kata, kalau jangan keluar ni semua 4,000. Mereka dah buat menjadi miskin. Subhanallah. Maka Nabi SAW punya respon ni yang membuatkan Sayyidina Abbas rasa terpegun. Nabi mengatakan, di manakah harta yang engkau berikan kepada Ummu Fadl? Ummu Fadl itu isterinya Sayyidina Abbas di Mekah. Dan engkau berkata kepadanya, jika aku terbunuh, maka ini untuk anak-anak Al-Fadl dan Abdullah dan Usam. Subhanallah. Sayyidina Abbas Nabi SAW mengatakan, kalau mana itu betul, dan mana harta yang kau berikan kepada Ummu Fadl? Subhanallah. Lalu Sayyidina Abbas kata, demi Allah, sesungguhnya aku tahu kau ni betul-betul Rasulullah. Kenapa? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang tidak diketahui melainkan oleh aku dan Ummul Fadl. Jadi bila Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Abbas, juga yang merupakan kalau yang kita sebutkan pada minggu lalu yang dinamakan sebagai kasyaf, dibukakan, diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang hartanya Sayyidina Abbas itu sendiri. Subhanallah. Jadi bila diberitahu itu, jadi Sayyidina Abbas mengatakan, benda ni aku punya harta yang aku berikan kepada isteri aku ni tak ada orang tahu. Tak ada orang pun kat rumah tu, aku seorang dia kasih kepada Ummu Fadl, kasih kepada dia. Tak ada orang tahu. Subhanallah. Dan aku dan kau pula boleh katakan bahawa harta ini untuk diberikan kalau aku mati, diberikan kepada anaknya Fadl, anaknya Abdullah, subhanallah, anaknya Usam. Ini semua anak-anaknya Sayyidina Abbas. Subhanallah. Baik. Dan setelah itu Sayyidina Abbas pun bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa engkau adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Subhanallah. Baik. So ini saya akan mengkongsikan beberapa riwayat tentang masuk Islamnya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Kerana mungkin dekat luar sana kita akan dengar riwayat yang ini, kita tak dengar riwayat yang ini. Subhanallah. Baik. Jadi kita bawakan riwayat yang berikutnya. Dan dalam satu riwayat yang lain, bahawa Sayyidina Abbas berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya engkau telah meninggalkan sebagai orang miskin Quraisy selama aku hidup. Lalu baginda berkata kepadanya, bagaimanakah engkau menjadi orang miskin Quraisy sedangkan engkau telah menyimpan emas kepada Ummul Fadl? Dan engkau berkata kepadanya, jika aku dibunuh, maka sesungguhnya aku telah meninggalkanmu kaya selama engkau hidup. Subhanallah. Just nak buat Nabi beritahu kepada Sayyidina Abbas bahawa beliau telah memberikan harta kepada Ummul Fadl, tapi siap dengan dialog nanti apa yang Sayyidina Abbas beritahu pada isteri yang ketiga. Anything happen to me, emasnya akan datang dari kaya semua. Pasal Sayyidina Abbas ini disebut as orang yang wealthy di Mekah. Wealthy people. Subhanallah. Kita kalau ingat dulu kisah waktu berkenaan dengan orang-orang yang awal masuk Islam. Setelah Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
Macam mana buat Sayyidina Ali menjadi orang masuk Islam yang kedua? Kerana Sayyidina Ali tinggal di rumah Nabi. Nabi dengan pakciknya Sayyidina Abbas datang ke rumah Abu Talib ketika itu. Dan Sayyidina Abbas ni orang yang kaya. Nabi pun ada Siti Khadijah radhiyallahu anha, juga orang yang kaya. Jadi Sayyidina Abbas ini mengambil daripada Abu Talib ni anaknya yang bernama Sayyidina Ja'far. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil daripada Abu Talib anaknya yang bernama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lepas tu Sayyidina Ali ni orang yang kedua masuk Islam. Subhanallah. Sejak umumnya maknanya. Jadi Sayyidina Abbas ni orang yang kaya. Nur for them. Jadi dalam riwayat ini mengatakan bahawasanya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada isterinya bahawa kau akan, kalau aku mati, kau akan terus kaya selama kau hidup. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain mengatakan bahawasanya Sayyidina Abbas sudah Islam sebelum peperangan Badar. Before peperangan Badar, Sayyidina Abbas dah masuk Islam. Cuma disembunyikan, dirahsiakan. Kerana ketika Sayyidina Abbas diminta untuk menembus dirinya, beliau berkata, ini mengikut riwayat yang lain, ini nombor 3 punya riwayat. Sayyidina Abbas mengatakan, aku adalah orang Islam, tetapi orang-orang memaksa aku. Maknanya apa? Buat apa aku nak kena tembus diri aku, sedangkan aku ni orang Islam. Subhanallah. Tapi aku ni ikut pergi perang Badar kerana orang-orang Quraisy memaksa aku ikut. Ini ikut riwayat yang nombor 3. Lalu dalam riwayat yang nombor 3 ni, Nabi SAW berkata kepadanya, Allah lebih mengetahui apa yang engkau katakan. Jika ia benar, maka sesungguhnya Allah akan memberi pahala. Tetapi zahirnya urusanmu bahawa engkau menentang kami. Subhanallah. Nabi mengatakan kalau kau betul, Allah akan memberikan pahala. Tapi kalau kau, tetapi secara zahirnya, the thing is that based on secara zahir, engkau menentang kita. Pasal ikut pergi perang Badar, menentang orang-orang Islam. Sama kata Nabi SAW, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan, wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang yang ada di tanganmu daripada tawanan, jika Allah mengetahui kebaikan dalam hati-hati kamu, iaitu keimanan, maka diberikan kepadamu lebih baik daripada apa yang diambil dari kamu, jadi daripada tembusan. Ini juga adalah surah Al-Anfal ayat 70. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berkenaan ini, berkenaan dengan di mana hati mereka itu jika betul ada iman, maka Allah akan berikan lebih baik daripada apa yang diambil daripada tembusan. Maka Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku berharap engkau mengambil daripadaku berlipat ganda, kerana sesungguhnya Allah telah memberiku kebaikan lebih banyak daripada 100 hamba. Setiap daripada hamba itu mempunyai harta yang diperniagakan, dan sesungguhnya aku mengharapkan ampunan Allah. Sayyidina Abbas mengatakan, aku berharap engkau mengambil daripadaku berlipat ganda. Mengambil apa ni? Mengambil tembusan. Kenapa? Sayyidina Abbas mengatakan, kerana Allah telah memberikan kepada kebaikan yang lebih banyak daripada 100 hamba. Maknanya nikmat Islam. Subhanallah. Bahasa Arab ni dahulu, mereka ni kalau gunakan angka 100, kalau gunakan angka 70 ni, dia bukan maknanya limited to that amount. Dia menunjukkan kepada infinite amount, terlalu banyak. So ni memang perbuatan orang Arab zaman dahulu. Jadi kalau diberikan maknanya diberikan kepada mereka 100, maknanya lebih banyak daripada itu. Cuma mereka letakkan 100 as gambaran. Subhanallah. Lepas itu dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala guna lebih kurang the same language, the same method. Allah mengatakan, janganlah kamu meminta ampun untuk mereka. Kalau kau memintakan ampun untuk mereka 70 kali pun, aku tak akan ampunkan. Subhanallah. Maknanya kalau mintakan ampun banyak kali pun, still aku tak akan ampunkan. Ia berkenaan orang-orang munafik, Allah kata. Baik. Kemudian diriwayatkan bahawa Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu keluar ke Badar membawa bersamanya 20 uqiyah emas, iaitu 20 keping emas, untuk memberi makan orang-orang musyrik di dalam perang Badar. Lalu diambil daripadanya dalam peperangan. Dia punya 20, kita kata letaklah 20 dolar lah. Kena kebas dalam peperangan Badar. Mungkin tercicir ke, atau orang sambung ke dalam perang Badar ni. Tapi yang penting hilang 20 emas, 20 keping emas. Jadi bila lalu diambil daripadanya dalam peperangan, maka beliau meminta Nabi SAW supaya mengira 20 uqiyah itu dari tembusannya.
Maknanya kalau contohlah duit tebusan itu 4,000 dirham, berapa 4,000 minus 1,000. Pasal duit ini kena kebas dengan orang Islam waktu perang Badar. Minta diskaun lah maknanya, minta diskaun. Tetapi Nabi SAW tidak mahu. Maknanya enggan. Disegeri dengan suggestion. Dan Nabi berkata, adakah sesuatu yang kau keluarkan untuk menolong dirimu atas kami? Kami tidak akan meninggalkannya untuk kamu. Apabila ada sesuatu yang kau keluarkan untuk menolong dirimu atas kami, maka kami tidak akan meninggalkannya untuk kamu. Nabi maksudnya adalah, kau bawa dulu 20 keping emas tu untuk menolong orang-orang musyrik menentang kita. Sekarang dia bilang kau tertangkap, takkan kita nak kasih balik itu? Subhanallah. Ini sebab fair kan? Baik. Dan diriwayatkan juga bahawa Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu apabila ditawan, sekumpulan sahabat dari Ansar telah berjanji untuk membunuhnya. Sahabat-sahabat Nabi SAW yang semangat. Tempoh hari waktu kita dengar waktu perang Badar, Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalau kamu jumpa pakcik aku Abbas, jangan kamu membunuhnya. So itu kisah ketika perang. Ini dah habis perang ni. Maknanya mungkin tak ada larangan daripada Nabi. Subhanallah. Dari orang-orang Ansar ni mereka dah plan. Mereka dah berjanji untuk membunuh pakcik Nabi SAW, Sayyidina Abbas. Dan kabar itu sampai kepada Nabi SAW. Berkenaan dengan mereka punya semangat, mereka punya janji itu sampai kepada Nabi. Bahawa mereka ni orang-orang Ansar nak bunuh pakcik Nabi. Maka baginda SAW berkata kepada Sayyidina Umar. Kata Nabi apa? Aku tidak dapat tidur malam ini kerana bapa saudaraku Abbas. Aku menyangka Ansar akan membunuhnya. Maka Nabi dah tahu orang-orang Ansar dah plan, dah plot untuk membunuh Sayyidina Abbas. Baik. Jadi bila Nabi bilang Sayyidina Umar bahawa Nabi tak boleh tidur kalau dapat ini berita, mestilah sahabat akan rasa trigger. Lagi-lagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, orang yang menjadi khalifah yang kedua, orang yang menjadi bapa mertuanya Nabi, orang yang rapat dengan Nabi, of course lagi trigger. Janganlah dengan karakter dengan Sayyidina Umar yang garang dan tegas, subhanallah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tak tunggu besok itu jam juga pergi jumpa orang-orang Ansar. Subhanallah. Pergi kepada orang-orang Ansar dan berkata kepada mereka, lepaskanlah Abbas. Lalu orang-orang Ansar itu berkata, demi Allah, kita tidak akan melepaskan. Maknanya masih berkeras. Subhanallah, kita tak akan lepaskan. Lalu Sayyidina Umar berkata, bagaimana jika Rasulullah SAW reda? Bagaimana Nabi reda kalau Sayyidina Abbas ini dibebaskan, ditebus? Lalu mereka berkata, jika baginda reda, maka ambillah dia. Subhanallah. Kalau Nabi betul-betul reda, tak ambil. Subhanallah. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengambil Sayyidina Abbas, membawa dia keluar dari tempat yang ditawan tersebut. Lalu Sayyidina Umar tanya kepada Sayyidina Abbas, masuklah kamu kepada Islam. Kata Sayyidina Umar, sesungguhnya demi Allah, engkau ni kalau masuk Islam lebih aku sukai daripada Khattab masuk Islam. Maknanya daripada bapa yang masuk Islam. Engkau kalau masuk Islam, aku lebih suka dan kau masuk Islam daripada bapa aku masuk Islam. Masalah apa? Sayyidina Abbas ni hubungan kuat dengan Nabi SAW. Nabi saya pakcik Nabi di Sayyidina Abbas. Lepas tu Sayyidina Umar kata demikian, kalau kau masuk Islam ni lebih aku sukai daripada Khattab masuk Islam. Subhanallah. Baik. Jadi ini adalah yang saya kongsikan sebelum ini adalah gabungan daripada beberapa riwayat-riwayat. Mungkin ada 4-5 riwayat yang dikongsikan. Tetapi semua riwayat yang disebutkan sebelum ini dapat digabungkan dengan mengatakan bahawa Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu telah memeluk Islam tetapi merahsiakannya dan hanya baginda sahaja yang tahu. Subhanallah. Maknanya ini juga ada apa yang diringkaskan, yang digabungkan oleh ulama tentang pendapat-pendapat yang kita dengar tadi. So mereka mengatakan bahawasanya Sayyidina Abbas ini, untuk kita summarizkan dengan riwayat-riwayat tadi, Sayyidina Abbas ini sudah masuk Islam sebelum perang Badar, tetapi beliau merahsiakan keislamannya. Yang tahu hanya Nabi saja. Yang tahu hanya Nabi saja dia tahu. Sedangkan Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain tidak mengetahui. Baik. Kenapa Nabi merahsiakan keislamannya? Nabi SAW merahsiakan
keislaman Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu kerana belas kasihan terhadap beliau. Kerana kasihan terhadap Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Apa yang kasihannya Nabi? Kerana ramai di antara orang-orang Quraisy di Mekah yang berhutang dengan Sayyidina Abbas. Sayyidina orang kaya. Jadi orang-orang ramai datang kepada Sayyidina Abbas minta hutang. Sayyidina Abbas berikan. Berapa kau nak hutang? Nanti berikan duit. Ambil hutang. Baik. Jadi Nabi tahu Sayyidina Abbas ini risau. Kalau andai kata beliau diumumkan keislamannya, maka orang-orang Quraisy tersebut akan meninggalkannya. Maknanya nanti apabila sampai masa untuk menagih hutang tersebut, nanti orang-orang Quraisy itu hilang lagi. Pasal apa? Tahu yang Sayyidina Abbas dah peluk agama Islam. Jadi sebuah reason kenapa Nabi SAW tidak mahu memberitahu orang lain akan keislamannya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Dan Sayyidina Abbas ini hanya mengumumkan keislamannya itu pada hari pembukaan kota Mekah. Pada hari pembukaan kota Mekah. Kita kena ingat balik, ini peperangan Badar ni jadi tahun ke-2 Hijrah. Pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah. So lagi 6 tahun ni Sayyidina Abbas remain silent. Tak bilang siapa pun yang dia dah masuk Islam. Pasal Sayyidina Abbas ni, beliau tak tinggal di Madinah. Lepas kisah ni, beliau balik ke Mekah. Dia tak stay kat Madinah. Subhanallah. Baik. Dan beliau banyak kali apabila berada di Mekah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Walaupun beliau telah balik ke Mekah, Sayyidina Abbas pada masa yang sama selalunya mengirim surat minta izin kepada Nabi untuk hijrah ke Madinah. Nabi mengatakan, Nabi balas balik suruh sahabat tulis, Nabi mengatakan tempatmu di Mekah lebih baik untuk kamu. Kata Nabi. Subhanallah. Dan dalam suatu riwayat bahawa Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Maka Nabi mengatakan, wahai bapa saudaraku, tinggallah di tempatmu yang engkau berada di dalamnya. Kerana sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengakhiri denganmu hijrah sebagaimana dia mengakhiri denganmu kenabian. Subhanallah. Apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maknanya pun Nabi minta pakcik Nabi itu untuk stay dekat Mekah. Just remain dekat Mekah. Why? Nabi mengatakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kerana sesungguhnya Allah akan mengakhiri dengan hijrah. Bermaknanya apabila datang masa nanti terjadinya kisah berkenaan dengan peristiwa pembukaan kota Mekah, there is no hijrah. Nabi dah bilang tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, setelah pembukaan kota Mekah. Itu yang maksud Nabi. Sesungguhnya Allah akan mengakhirkan hijrah ini denganmu. Dengan Sayyidina Abbas ini berada di Mekah. Subhanallah. Sebagaimana dia telah mengakhiri denganmu kenabian. Dijadikan Nabi sebagai penutup segala Nabi. Subhanallah. So ini adalah secara ringkas tentang kisah Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu yang bukan di antara mereka yang ditawan setelah peperangan Badar. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Kita akan sambung pada tajuk yang baru insya-Allah tentang keadaan orang-orang Mekah apabila berita kekalahan mereka sampai kepada mereka. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam atas mereka